Ayah gantar. Ayah tak ada. Ayah. Ayah gantar. Siapa gantar? Mak baru. Mak Tiri. Mak gantar. Mak Tiri. Dia tinggi. Yang ni baru, yang sekarang? Yang sekarang? Yang satu? Perak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil Mustafa Imamil Muttaqin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi subuh yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, berkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Itu cara nak baca hadis qudsi. Walaupun di hadis kita kena baca Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Mana-mana hadis qudsi pun kita jumpa, itulah cara kita kena baca. Dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala kata, Inna Allah yuhibbu salasat wa hubbuhu li thalathatin asyad. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka dengan 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia yang Allah suka. Macam mana suka pun Allah pada 3 golongan manusia ini, lalu Allah Ta'ala bagi tahu lagi kepada kita, sebenarnya ada 3 lagi golongan yang lain Allah lebih suka. Maknanya ada 6 golongan manusia lain yang Allah suka. 3 daripadanya Allah suka, dan 3 daripada yang lain Allah lebih suka. Yang pertama, tuhibbul faqira al-mutawaddi'. Kata Allah, aku suka dengan mana-mana orang miskin yang merendah diri. Dia tahu dia miskin, dia merendah diri. Bukan saja miskin harta, termasuk juga ilmu. Kalau kita sedar, kita dah tahu yang kita ni tak berapa nak banyak ilmu, janganlah share, janganlah belagak kan.
cuba merendah diri sikit. Kadang-kadang kita punya bercakap tu mengalahkan orang belajar. Kadang-kadang orang jahil punya cakap ni, kadang-kadang dia lebih lagi, nak tunjuk dia pandai pada orang alim. Macam tu juga dengan orang miskin harta. Kalau dah tak ada tu buat cara tak ada lah. Tak payah nak berlakon, nak tunjuk macam dia tu orang kaya. Sebab Allah kata, uhibbul faqira al-mutawaddid. Aku suka dengan orang miskin yang merendah diri. Kita tak tahu, buat cara tak tahu. Kita ni orang miskin, orang tak berapa nak banyak harta, kita buat cara orang tak berapa nak banyak harta. Kita buat apa yang kita mampu. Itu maksud dia, bukan hina. Nak kahwinkan anak, tak salah, nak buat kenduri. Buatlah sekadar yang kita mampu. Kan? Orang dulu, ni orang dulu ni dah ada budak muda cakap lah. Dia buat kenduri kahwin ni, dia jemput ramai-ramai masyarakat setempat contoh. Sebab dulu dia tak ada kemudahan macam sekarang. Sekarang dah ada WhatsApp, sekarang dah ada Facebook, sekarang dah ada Instagram. Jadi cara dia nak bagi tahu yang dia dah kahwin dengan pasangan ni, dia buat kenduri, dia panggil orang ramai-ramai. Kalau kampung dia panggil satu kampung datang makan. Sebab nak beritahu ini adalah pasangan. Dan sebab tu ulama membenarkan majlis persandingan. Walhal majlis persandingan itu sebenarnya bukan budaya kita. Ya. Itu budaya agama lain. Orang kahwin bersanding tu sebenarnya lah bukan budaya kita. Haji Hamid bersanding tak? Sanding juga. Tapi dibenarkan sebab dengan cara bersanding tu satu kampung tahu, oh ini pasangan dia. Supaya lepas ni bila dia nak berjalan satu kampung dah tak jadi bahan fitnah. Tapi sekarang, budak sekarang punya fikir lain. Dia kata dah tak payah dah kenduri besar-besar. Sebab hari ni ya, trend budak sekarang, dekat mana dia nikah, dekat situ dia buat majlis. Kalau kata kat surau ni dia nikah, dekat surau ni dia panggil orang datang makan. Yang pertama jimat duit. Ya, dia tak ada fikir macam mana nak pecah kepala cari duit. Nak minjam sana, nak minjam sini kan. Maknanya apa? Dia tahu dia tak berapa nak banyak duit, dia buat cara orang tak berapa nak ada duit. Sebenarnya Allah Ta'ala lebih suka. Allah Ta'ala suka dengan cara ni. Kita buat sekadar yang kita mampu. Tapi kalau tuan-tuan ada kemampuan yang lebih nak buat besar, buatlah besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, uhibbul faqira al-mutawaddid. Aku suka dengan mana-mana orang miskin yang merendah diri. Wal ghaniyyu al-mutawaddi' asyaddu. Dan aku lebih suka dengan mana-mana orang kaya yang merendah diri. Orang miskin merendah diri aku suka, orang kaya yang merendah diri aku lagi suka. Orang jahil merendah diri Allah suka. Orang alim yang merendah diri Allah lebih suka. Orang tak berpangkat merendah diri Allah suka. Orang yang berpangkat merendah diri Allah lebih suka. Faham? Ini hadis qudsi. Allah sendiri yang bagi tahu. Aku suka
orang miskin yang merendah diri, malah aku lebih suka dengan orang kaya yang merendah diri. Pepatah orang tua-tua kata, kita kena jadi resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Macam tu juga konsep kita belajar. Kalau kita nak tahu kita ni merendah diri ataupun tidak, kita kena rasa makin banyak ilmu yang kita belajar, sebenarnya bukan makin kita rasa kita tahu, sebenarnya makin kita rasa kita tak tahu. Ini contoh orang alim yang merendah diri. Baik, itu yang pertama. Faham ya? Boleh Yang kedua, Allah Ta'ala kata, wa uhibbus syabbah wa uhibbul syaikha at-ta'i. Aku suka dengan mana-mana orang tua yang taat kepada Allah. Orang tua yang taat Allah suka. Uhibbus syaikha at-ta'i. Aku suka dengan mana-mana orang tua yang taat kepada Allah. Ya. Banyak beramal. Tadi imam doa minta supaya kita digolongkan dalam kalangan orang yang bukan saja rajin beramal, tapi beramal, banyak beramal. Rajin beramal dan banyak beramal. Tadi imam minta, kalau tuan-tuan tak tidur lah, ke sudah sedar je dah habis doa Jamil di saat ni. Khusyuk, maaf, Jamil kata dia khusyuk. Tapi itulah yang Allah Ta'ala kata, aku suka dengan mana-mana orang tua yang rajin beramal, yang banyak beramal. Wa uhibbu asyabbat ta'i. Malah aku lebih suka dengan mana-mana orang muda yang rajin beramal, yang taat kepada Allah. Orang tua yang taat Allah suka, orang muda yang taat Allah lebih suka. Kalau dalam hadis lain, Nabi kata Allah suka dengan orang tua yang bertakwa, malah Allah lebih suka dengan mana-mana orang muda yang bertakwa. Allah suka orang tua yang datang ke masjid, malah Allah lebih suka dengan mana-mana orang muda yang rajin datang ke masjid. Faham ni? Ya. Apa saja kebaikan yang kita buat, kita kena ingat hadis ni. Oh, Allah suka dengan mana-mana orang tua yang sentiasa buat baik. Malah kalau ada anak muda yang nak buat baik, sebenarnya Allah Ta'ala lebih suka pada golongan ini. Kerana itulah ini inisiatif daripada mana-mana masjid dan surau. Kalau boleh, jangan kita lupa untuk ketengahkan anak muda. Anak muda mesti kena ke depan. Sebab Allah Ta'ala suka pada kita, malahan Allah lebih suka pada anak muda. Okey? Anak muda ni begitu. Kalau baik cara kita, baiklah cara yang dia akan dapat. Kalau buruk cara kita, buruklah yang dia akan dapat. Baik, itu yang kedua. Faham? Ya? Mintalah jadi muda balik, kok dapat. Gitu. Haji Ishak, Haji Wahab, Haji Hamid, ya? Minta, ya Allah, aku nak muda balik, ya Allah, supaya engkau lebih suka pada aku. Okey? Tapi jangan takut, sebab dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga semua orang muda, baik lelaki, baik perempuan. Nabi kata pada seorang wanita yang tua, Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Menangis perempuan tu. Maknanya apa? Tak merasalah aku masuk syurga, sebab aku dah tua. Rupa-rupanya Nabi bergurau dengan cara macam tu. Nabi kata dalam syurga nanti takkan ada orang tua. Yang ada semua yang muda-muda. Dalam syurga nanti tak ada wanita yang tak cantik. Semuanya cantik, termasuk isteri kita.
Kalau sekarang kita rasa isteri kita cantik, dalam syurga nanti lagi cantik. Jadi Haji Hamid nak cari perempuan lain kita? Sebab dalam syurga dia lagi cantik. Sama juga lelaki pun gitu. Ya. Kalau dekat dunia ni dia dah macho, dalam syurga nanti dia lagi macho. Supaya isteri kita tak pandang orang lain lagi dah. Okey. Haji Wahab. Baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi ni tadi saya ajar cara baca dia. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita ada 3 golongan manusia yang dia suka, dan ada 3 golongan manusia yang lain yang Allah lebih suka. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata, wa uhibbul faqiral karim. Aku suka dengan orang miskin yang pemurah. Ya, aku suka. Tapi malah aku lebih suka. Minta maaf. Allah Ta'ala kata kepada kita, wa uhibbul faqiral karim. Wa uhibbul ghaniyal karim. Aku suka dengan orang kaya yang pemurah. Ya, kita tengok kita banyak duit, kita demo. Allah kata wa uhibbul ghaniyal karim. Aku suka dengan mana-mana orang kaya yang dermawan. Ya, dia bantu orang, bagi orang makan. Wa uhibbul faqiral karim asyaddu. Malah kata Allah, aku lebih suka dengan mana-mana orang miskin yang bersifat dermawan. Tara-tara ni je yang dia ada, tu pun dia boleh lagi memberi. Ini Allah Ta'ala lebih suka. Ya, dia sangat memerlukan. Dalam ketika dia sangat memerlukan, masih ada lagi ruang di hati dia untuk memberi. Orang kaya tak ada masalah nak bagi, sebab dia banyak duit. Dia takkan rasa duit dia kurang sebab duit dia banyak. Dia takkan rasa susah nak tolong orang. Tapi yang jadi masalah ni pada orang miskin. Dalam ketika dia susah pun ada ruang di hati dia untuk membantu. Jadi Allah kata, aku suka dengan orang kaya yang dermawan, malah aku lebih suka dengan orang miskin yang bersifat dermawan. Faham ni? Ya. Jadinya rajin-rajinlah bersedekah. Ya. Kadang-kadang gitu. Macam tu juga Allah Ta'ala suka dengan orang sehat yang beramal. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan sakit. Rupa-rupanya ketika kita sakit pun kita tetap beramal. Allah lebih suka. Ya. Allah lebih suka kita buat sesuatu dalam kesusahan, dalam kepayahan tu. Ya. Yalah, saya minta maaf lah, bukan ada orang kata ini semua ketentuan Allah kan. Macam orang kerja haji kan, kita pergi yang mahal-mahal, yalah, bab rezeki satu hal sebenarnya. Kita akan lebih rasa manasik haji tu, kesusahan, kepayahan haji tu, itu yang lebih bagus sebenarnya. Dia berbeza, di sini pun kita senang, di sana pun kita nak senang. Ya, Allah Ta'ala terima haji tu selagi mana kita buat apa yang disuruh kita buat, rukun dia kita buat, syarat dia kita laksanakan, sah haji kita. Ya, niat kita, soal niat ni itu kita dengan Tuhan. Tapi macam sembahyang lah, kita buat segala syarat dia, kita buat segala rukun dia, Allah Ta'ala terima. Hatta contoh, kita sembahyang di rumah pun Allah Ta'ala terima. Tapi kalau kita sembahyang di surau, sembahyang di masjid, Allah lebih suka. Macam itulah, kita pergi haji dengan senang,
Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala terima. Tapi kalau kita pergi ke sana dengan keadaan yang lebih susah, itu Allah lebih suka. Macam itulah perbandingan dia. Ya, sebab tu Nabi Allah Ta'ala kata, aku suka dengan orang kaya yang pemurah, yang dermawan. Malahan aku lebih suka dengan orang miskin yang bersifat dermawan. Ya, kita tak berapa nak ada harta, tapi sifat dermawan tu ada. Sedar tuan-tuan, masa kita buat benda tu, kita kena cakap dengan hati kita, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka dengan apa yang aku buat. Faham ya? Baik. Itu yang seorang miskin datang. Orang miskin datang jumpa Nabi. Orang miskin kata kepada Nabi, beruntunglah jadi orang kaya ni. Ya, pasal apa? Pasal apa yang orang miskin boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Orang miskin datang ke masjid, orang kaya pun boleh datang ke masjid. Orang miskin bersedekah, orang kaya pun boleh bersedekah. Orang miskin pergi haji, orang kaya pun boleh pergi haji. Jadi kata orang miskin ni kepada Nabi, beruntunglah jadi orang kaya. Nabi kata tak. Hadis ni bukanlah rangsangan supaya kita jadi orang miskin, supaya kita terima ketentuan Allah. Ya. Nabi kata betul, orang miskin bersedekah, orang kaya boleh bersedekah. Tapi bezanya, orang kaya dia bersedekah dengan senang, orang miskin dia bersedekah dalam keadaan dia susah. Allah lebih suka. Orang kaya pergi haji, orang miskin pun pergi haji. Orang kaya pergi haji dalam keadaan dia ada, tapi orang miskin dia pergi haji dalam keadaan dia tak ada. Allah lebih suka. Faham ya? Dan begitulah seterusnya. Okey, itu 3 golongan manusia yang Allah suka, dan ada 3 golongan manusia yang lain yang Allah lebih suka. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi, dia bagi tahu kepada kita, innallaha yubghidu salasatan. Sesungguhnya Allah benci dengan 3 golongan manusia. Ya. Wa hubbuhu li thalathatin asyaddu. Malah ada 3 golongan manusia yang lain yang Allah lagi benci. 3 golongan ni Allah benci dah. Rupa-rupanya ada 3 golongan yang lain yang Allah lebih benci. Yang pertama, kata Allah, abghadul faqirah. Dia kata abghadul faqiral mutakabbir, abghadul ghaniyal mutakabbir. Aku benci dengan mana-mana golongan manusia. Aku benci dengan mana-mana orang kaya yang sombong. Ya? Aku benci dengan mana-mana orang kaya yang sombong ni, aku benci. Malahan kata Allah, aku lagi benci dengan mana-mana orang miskin yang sombong. Dalam miskin, sombong. Ya. Pernah jumpa tak? Dah lah tak tahu, tanyalah. Ni tak, buat tahu. Orang macam ni Allah Ta'ala lagi benci. Tak tahu, buat cara tak tahu. Jangan berlagak macam tahu. Orang macam ni lah kalau bercakap, hancur agama, rosak agama. Semua benda nak bercakap. Kadang-kadang tak bercakap tu lebih baik daripada cakap. Ya. Ni Allah Ta'ala kata, abghadul faqiral mutakabbir, abghadul ghaniyal mutakabbir. Aku benci dengan orang kaya yang sombong. Yalah, orang kaya sombong, dia ada sebab kenapa dia sombong. Sebab dia banyak harta. Dia ada pangkat, dia sombong sebab dia ada pangkat. Dia ada gelaran, dia sombong, ya sebab dia ada gelaran. Tapi Allah Ta'ala kata, wa bughduhul lil fakiril mutakabbir asyaddu. Bahkan aku sangat benci, aku lagi benci pada mana-mana orang miskin yang sombong.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata abghadul syabbah. Abghadul syabab boleh, syabab pun boleh. Abghadul syabbah al-asi. Aku benci dengan orang muda yang suka melakukan maksiat. Biasa, anak muda buat maksiat ni biasa. Anak muda dengar konsert duduk itu biasa. Ya. Yang melepak malam tadi anak muda itu biasa. Saya pun begitu dulu. Kalau malam-malam Merdeka ni jalanlah kat dataran Merdeka naik motor kan. Kadang-kadang 3-4 pagi baru balik. Zaman-zaman dulu lagi best. Kat Coket tu kan banyak pondan. Orang tengok perempuan, kita tengok pondan. Dekat belakang Coket tu, Coket tu. Lalu kat lorong-lorong Haji Taib tu kan, sepah pondan dulu. Sasa masa dia, kita kata ini kalau dia tumbuk aku ni 3-4 pagi baru balik. Sebab time tu je lah kita nak jumpa pondan pun. Ini biasa anak muda yang duk melepak, habis masa berjam-jam, itu anak muda. Yang tak berapa nak taat ni, itu anak muda, itu biasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata aku benci dengan orang muda yang suka buat maksiat. Wa bughduhu li syaikhil asi asyaddu. Malah aku lebih benci dengan mana-mana orang tua yang masih lagi bergelumang dengan maksiat. Jamit, bukan salah main Instagram ni, nak joget-joget bukan salah, tapi yang salahnya habis masa ke situ lebih banyak. Haji Wahab ya pun sama, dah duduk atas kursi tu bukan salah, tak salah, tapi dah tua-tua ni masa kita tu lebih banyak pada benda-benda yang manfaat lah. Yang lara-lara ni dah habis dah. Masa kita muda dulu dah tua-tua ni kita kurangkan sikit. Lebihkan masa kita untuk kebaikan, kurangkan masa kita untuk maksiat. Sebab yang suka buat maksiat ni kebiasaannya anak-anak muda. Sebab tu Allah Ta'ala kata aku benci, aku marah, aku benci dengan anak muda yang buat maksiat. Tapi aku lagi benci dengan mana-mana orang tua yang masih bergelumang dengan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Orang tua, jiwa muda tak salah. Rambut dah putih, dia hitamkan, tak salah. Mana taknya bini muda? Gitu. Kan. Bini umur berapa? 30. Hitam rambut bini. Biarlah nampak. Kan? Nampaklah. Serasi dia pun hitamkan rambut dia. Tak salah, tak ada masalah. Pakai baju dah tua-tua, pakai baju body fit sebab bini dia muda, tak salah. Ya, pakai kasut. Wah, kasut bergaya, kasut orang muda, tak salah. Tapi jangan buat maksiat. Itu je. Nak jiwa muda tak salah. Nak pakaian ala-ala muda tak salah. Tapi dah tua jangan bergelumang dengan maksiat. Saya buat ni untuk isteri. Okey, tak ada masalah. Daripada saya tengok orang lain, baik saya tengok muka isteri. Biar saya nampak isteri saya lawa dekat mata saya. Tak apa, tak ada masalah. Buatlah walaupun perangai, walaupun gaya anak muda. Yang penting dah tua jangan bergelumang dengan maksiat. Itu je. Sebab Allah Ta'ala kata aku benci dengan anak muda yang buat maksiat. Malah aku lagi benci dengan orang tua yang masih bergelumang dengan maksiat. Saya rasa bukan Allah je benci, kita pun tengok meluat. Apa orang tua-tua ni? Kita yang tengok pun meluat, apatah lagi Allah. Okey? Tambah pula orang surau. Duk bonceng belakang ni makwa, bukan bini. Orang tu apa? Kena pula apa imam? Apa ni? Lagi bukan imam sini. Kena apa ni? Kena pula ustaz contoh. Lagi orang meluat. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata wa abghadul ghaniyah. Ya.
wa abghadul ghaniyal karim, wa abghadul ghaniyal bakhil. Minta maaf. Wa abghadul faqiral bakhil. Aku benci dengan mana-mana orang miskin yang kedekut. Ada sebablah dia kedekut. Macam tadilah, sebab dia sendiri pun sangat memerlukan. Wa abghadul faqira al-bakhila. Aku benci dengan mana-mana orang miskin yang kedekut. Ada sebab kenapa dia kedekut. Ya. Kedekut ni maksudnya sepatutnya dia boleh bagi, tapi dia tak nak bagi. Dia berbeza dengan orang yang memang tak boleh nak bagi, itu lain. Orang yang memang tak boleh nak bagi, itu dia terkeluar daripada bab kedekut. Ya. Tapi dia boleh nak bagi, tapi dia tak bagi. Dia boleh nak bantu, tapi dia tak nak bantu. Ini contoh orang yang kedekut. Kita tak boleh nak bagi banyak, jangan langsung tak bagi. Bagilah walau sekupang pun. Kalau sekarang RM1, bagilah walau RM1 pun. Jadi kita boleh bagi, tapi kita tak bagi. Ini contoh orang miskin yang kedekut. Ya. Malahan kata Allah, wa bughduhu lil ghaniyil bakhili asyaddu. Bahkan aku lebih benci dengan mana-mana orang kaya yang kedekut. Sanggup dia pindah rumah nun dekat puncak bukit tu. Pasal apa? Supaya tak ada orang datang, tak ada orang sanggup nak mendaki kat puncak bukit tu minta derma. Jangan. Punya dia lari, dia mengelak diri supaya dia tak boleh membantu. Kita ni kena syukur bila Allah pilih kita untuk jadi orang yang berada. Ya. Bila Allah Ta'ala pilih kita juga, Allah Ta'ala buka pintu hati orang nak jumpa kita, nak minta bantuan. Sebenarnya itu pilihan daripada Allah. Jangan kita jadi macam kisah seorang sahabat yang bernama Tha'labah. Dia ahli syurga. Tha'labah ni ahli syurga. Sebab dia salah seorang daripada Ahlul Badar. Ya. Dalam 313 orang tentera Badar tu, sebenarnya termasuk Tha'labah. Tha'labah yang kita digambarkan dia seorang yang sangat miskin. Sampaikan pakaian dia selai je ada. Dia pakai baju, bini dia tak pakai baju. Bila bini dia pula pakai baju, dia pula tak ada baju. Macam itulah. Dia lepas habis sembahyang dia bagi salam balik. Lepas habis sembahyang dia bagi salam dia balik. Pasal apa? Pasal baju yang dia pakai ni dia nak bagi pula kat bini dia pakai. Wallahu alam macam mana miskinnya dia, wallahu alam. Lalu dia minta doa kepada Nabi supaya berilah dia ni kesenangan, kaya. Nabi kata, kau tak bersyukur ke dengan apa yang kau ada? Dia kata, aku bersyukur. Tapi apa salahnya wahai Rasulullah, doakanlah untuk aku supaya jadi orang kaya. Bukan salah pun kita minta jadi orang kaya, tak salah. Nabi doa. Ringkas cerita, dia jadi orang kaya. Lalu datanglah dua orang fakir miskin jumpa Nabi. Nabi kata kepada dua fakir miskin ni, kau pergi jumpa Tha'labah, minta bantuan dekat dia. Bila dia jumpa Tha'labah, apa Tha'labah kata, engkau ni usahalah. Dia mula cakap lain macam dah. Aku dulu lagi susah pada engkau, kau tahu. Lebih kurang gitulah. Kau minta je kerja. Ya, aku dulu lagi susah tau, pakaian selai je. Ni usaha kau tengok, aku gembala kambing ni. Kau ingat senang ke nak dapat macam mana aku dapat sekarang? Sombong. Cara cakap dia mula meninggi diri. Lalu fakir miskin ni balik jumpa Nabi, kosong, tangan kosong. Tuan-tuan, Nabi kritik perbuatan Tha'labah ni. Nabi kutuk, Nabi keji perbuatan Tha'labah. Nabi tak hina Tha'labah, tapi perbuatan Tha'labah tu dikeji. Sebab Tha'labah ni dia ahli syurga. Sebab dia Badar, Ahlul Badar. Ya.
Bila Sa'labah dapat tahu yang Nabi keji perbuatan dia, dia jumpa Nabi minta maaf. Dia nak bagi sesuatu dekat Nabi, Nabi tak nak terima. Bila Nabi tak terima, dia cuba nak bagi sesuatu kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau Nabi tak terima, takkan aku nak terima. Dia bagi pada Umar, begitu juga jawapannya. Tengok betapa bencinya Nabi dengan perbuatan Sa'labah. Kalau manusia benci, bagaimana Allah? Ini yang Allah Ta'ala kata, aku benci dengan orang miskin yang kedekut. Bahkan aku lagi benci dengan mana-mana orang kaya yang kedekut. Faham? Baik, mudah-mudahan cukup 6 golongan manusia Allah suka, 6 golongan manusia yang Allah benci. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam 6 golongan manusia yang Allah benci. Malahan kita minta supaya kita termasuk dalam 6 golongan manusia yang Allah suka. Baik, kita berhenti di sini. Mana tahu tuan-tuan nak pergi dataran Shah Alam, nak sambut merdeka kan? Boleh, tak ada masalah. Hubbul watani minal iman. Kita cintakan tanah air itu juga sebahagian daripada iman. Ya, jangan malu. Ya ustaz, saya nak pergi. Nak pergi? Jangan malu, jangan segan. Tak daya, okeylah. Allah Taala suka kan? Okey. Baik, wallahu a'lam. Tak ada soalan ni? Boleh Semua fahamlah. Baik, mudah-mudahan yang penting, walaupun tak berapa nak banyak, tak berapa nak lama muzakarah kita, yang penting faham. Tak ingat pun tak apa. Yang penting faham. Mana nak ingat? Mana ada tulis? Tak ada tulis. Ingat 6 tadi. Haram. Begitu. Orang Perak cakap haram kan. Tak apa. Tak ingat tak apa. Yang penting faham. Okey? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.